Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat sejahtera. Okey, tajuk kita pada kali ini adalah tajuk kontra. Okey, sebelum saya lupa, nama saya Cikgu Halimatul Saadia binti Aib. Okey, apa yang awak tahu mengenai kontra? Dalam kehidupan seharian kita, hari-hari awak mesti ada buat kontra. Mesti ada kontra dalam diri awak yang awak lakukan. Okey, kita tengok apa itu kontra. Okey, apa itu kontra? Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Okey, apa yang dikatakan dengan bertentangan atau bercanggah? Okey, kita tengok contoh kehidupan seharian awak kehidupan seharian awak kalau kat sekolah. Kalau kat sekolah, awak pergi sekolah pakai baju putih, kalau bukan pengawas pakai baju putih, tudung putih yang perempuan. Okey, tapi kain warna biru kan. Kasut hitam. Kalau tak apa awak tengok dekat tudung awak tu. Tudung tu warna putih tapi lencana awak color lain. Color purple ke color maroon kan. Okey. Tapi ke awak dah lupa baju sekolah awak warna apa, lencana warna apa? Okey, kalau macam tu okey, kita tengok dekat rumah. Dah cuti lama kan? Kat rumah awak sekarang ni cuba awak tengok. Pergi dapur, pergi tengok periuk mak awak tu. Pergi ke tak pergi dapur ni tak tolong mak. Tengok periuk awak tu, pemegang periuk tu color apa? Periuk tu color steel kan, color silver, tapi pemegang dia mesti color lain. Kenapa? Sebab dia nak nampak itu adalah pemegang untuk mengelakkan daripada awak pegang periuk itu sendiri, bukan pegang pemegang. Okey. Okey, fungsi kontra. Apakah fungsi kontra? Untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan. Okey, kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan. Okey, apa yang dikatakan untuk menarik perhatian? Okay, kita tengok contoh kedai makan ataupun kedai-kedai dekat luar sana tu. Okey, kalau kita tengok signboard dia, tulisan pada signboard dia mesti color lain daripada background dia. Ataupun contoh yang paling dekat ialah sekarang ni awak dekat rumah kan, awak tengok ada kotak-kotak kan. Dekat kotak tu background dia, contoh kotak tu color coklat. Tulisan dia mesti color hitam supaya awak nampak apa keisi kandungan dalam kotak tu. Okey, yang dikatakan mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan. Okey, awak tengok contoh dia. Kita dah nak raya. Nanti kalau kita tengok orang lelaki pakai baju Melayu, okay, bila dia pakai baju Melayu, baju dia color dengan seluar adalah color yang sama tapi samping dia mesti color yang berbeza, agak berbeza sedikit. Itu adalah untuk memberi fokus dan untuk mengelakkan warna yang sama dan kebosanan. Okay, seterusnya kontra. Kontra dari segi bentuk. Okay. Kalau awak tengok contoh kat sebelah yang diberi tu, contoh dekat bilik. Kat bilik tu biasa kita guna bentuk yang lebih kurang kat situ banyak bentuk segi empat ataupun square. Kalau tengok bantal, katil, meja. Tapi tengok arrow merah yang saya tunjukkan tu. Okay. Itu adalah cermin. Okay. Cermin sahaja yang bentuk dia lain daripada yang lain kan. Okay. Itu adalah kontra di situ, di mana kita masuk je bilik tu kita akan nampak cermin tu. Cermin tu jadi tumpuan. Itu yang dikatakan kontra dari segi bentuk. Seterusnya kontra dari segi warna. Okay, kalau kita tengok contoh yang saya bagi tu, contoh dekat sebelah ni, okay, warna yang ada di semua adalah contoh gambar-gambar bunga ataupun tumbuhan kan. Tapi ada satu di tengah-tengah itu plain sahaja ataupun dia warna hijau dan mempunyai tulisan dan tiada gambar bunga. Itu adalah kontra yang kita nampak, di mana bila kita tengok sahaja gambar-gambar yang ada tu semua, mata kita tertumpu pada yang tengah dulu kan, sebab dia lain daripada yang lain. Okey, seterusnya kontra dari alam semula jadi di sekeliling kita ni lah. Kalau kita tengok contoh gambar yang pertama itu adalah contoh kuda belang, gambar kuda belang kan. Okey, apa yang membuatkan dia kontra? Okey, jalur atau belang hitam putih pada badan haiwan memberi kontra warna. Jadi bila contoh dia kuda belang tu dia duduk dekat tengah-tengah
padang kan, padang yang kosong, padang sekolah ke padang yang kosong, kita nampak ada kuda belang, sebab kita dah nampak dari jauh sebab warna dia ataupun corak dia. Okey, gambar yang kedua tu adalah gambar apa? Gambar serangga ataupun ladybug. Okey, serangga yang hinggap di atas daun saling berkontra dari segi warna, jalinan dan rupa bentuk. Kenapa Allah ciptakan haiwan ini ataupun serangga ini berbeza color dia? Color dia kontra. Sebab kita akan nampak dia. Kita akan nampak itu adalah ladybug di atas daun. Kalau dia color hijau, dia akan sama je dengan daun. Tapi bila dia color lain, kita nampak kontra kat situ. Kotak yang ketiga tu ataupun gambar raja yang ketiga itu adalah menunjukkan burung, sekumpulan burung. Burung yang berterbangan saling berkontra dengan persekitaran. Kenapa dia cakap macam itu? Sebab bila burung berterbangan di atas, burung biasanya dia terbang dalam sekumpulan ataupun dalam kumpulan. Kita dari jauh dah nampak itu adalah burung sebab warna dia berbeza dengan awan ataupun sekeliling. Seterusnya ialah kontra buatan manusia. Buatan manusia ni banyak sekeliling kita kan. Contoh gambar yang saya beri itu adalah gambar gelang. Design gelang yang kontra dengan bentuknya. Design ataupun rekaan gelang yang kontra dengan bentuknya. Contoh dia, gelang tu dia berbentuk bulat. Tapi corak dia adalah berbeza dengan warna gelang tu sendiri. Contoh dia yang ada di situ adalah gelang tu warna coklat. Bunga dia color merah. Jadi kita dari jauh dah nampak, cantik gelang dia. Seterusnya penghasilan seni visual. Dalam penghasilan seni visual, cara mewujudkan kontrak adalah ada 3. Unsur-unsur seni yang berlainan, teknik yang berbeza, media atau bahan yang pelbagai. Biasanya kita dekat kelas ni kita dah guna dah teknik yang berbeza, media atau bahan. Media atau bahan ni contoh color pencil, color crayon, watercolor. Semua kita akan dapat efek ataupun kesan yang berbeza. Kita juga boleh mewujudkan kontrak. Kita tengok contoh dia nanti. Ini adalah contoh penghasilan seni visual. Kalau gambar yang pertama tu, kita tengok kontra dari segi jalinan atau teknik. Gambar muka orang tu kalau awak tengok. Cuba awak tengok, perhatikan betul-betul. Dekat situ ada jalinan. Dia ada teknik yang berbeza untuk menghasilkan rambut. Rambut tu dia ada guna color dan dia ada guna garisan. Kalau awak tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Seterusnya gambar yang kedua. Dia tulis garisan. Pelbagai jalinan mewujudkan kontra. Kalau tengok kat situ, background dia, dia guna garisan lurus. Tapi bila tulisan dia guna jalinan. Ataupun dia guna line. Garisan yang awak dah belajar tu. Dari segi line sahaja dia boleh mewujudkan kontra. Walaupun dia menggunakan warna yang sama, tapi dengan menggunakan jalinan dia boleh mewujudkan kontra. Kita dah nampak kat situ adalah garisan. Seterusnya gambar raja yang ketiga. Kontra muka type dengan latar dan muka type dengan ilustrasi dari segi warna dan jalinan pada poster. Apa yang menunjukkan kontra dekat situ adalah font yang lebih besar. Apakah font? Font adalah tulisan yang digunakan. Memang biasanya kalau kita lukis poster ataupun kita buat poster, kita akan ada satu tema. Tema tu biasanya kita akan wujudkan dengan tulisan. Contoh kat situ dia tulis, generasi sihat negara makmur. Maka kita dah tahulah yang itu adalah poster untuk generasi sihat negara makmur untuk Malaysia. Seterusnya kontra dari segi craft tradisional. Pelbagai motif dan jalinan pada tembika menimbulkan kesan kontra. Kat sebelah gambar ni kita boleh tengok ini adalah gambar tembika. Dekat tembika ni dia ada lukisan ataupun dia ada melukis lukisan gambar bunga. Kat situ kita ada tengok bunga warna merah, daun warna hijau, dia ada
bentuk bulat. Okey, itu pelbagai corak itu adalah menunjukkan kontra. Tembikar dia colour putih. Tapi dari jauh kita dah nampak itu adalah tembikar. Contoh dia bila diletakkan pada dinding yang berwarna putih, kalau dia tak ada corak, kita tak akan perasan itu ada, dekat situ ada pasu ataupun ada tembikar. Tapi bila dekat tembikar ni dah dilukis gambar bunga, gambar dan menggunakan warna-warna yang berbeza, kita boleh nampak dekat situ itu ada dekat sana ada tembikar. Di sebalik dinding yang putih itu ada tembikar sebab dia dah lukis dan menggunakan warna-warna yang berbeza untuk mengharmonikan lagi corak pada tembikar tersebut. Tamat. Okey. Apa yang saya harap awak faham apa yang saya dah terangkan tadi, dan melalui presentation ataupun slide-slide yang saya dah berikan itu tadi, saya harap awak faham apa itu kontra, apa yang dikatakan kontra dengan alam sekeliling, dengan alam semula jadi. Okey, apa itu kontra, saya harap awak dah faham. Dan lagi satu saya nak tanya, kenapa video kartun Pingu tadi ada dekat depan ataupun awak saya suruh awak tengok video tu. Okey, kita tengok kalau dari dalam video sekalipun ataupun dalam animasi dia ada mewujudkan kontra dekat situ. Okey, macam mana awak tahu dia kontra? Kita tengok background dia ataupun sekeliling dia adalah ais. Ais berwarna putih, dia duduk dekat salji. Salji berwarna putih tapi Pingu itu warna hitam. Okey, bila kita tengok kartun tu kita dah nampak. Okey, kita nampak Pingu je, mata kita tertumpu pada Pingu je ataupun penguin tu saja. Betul tak? Kita tak tengok benda lain sebab dia je yang berwarna dekat situ. Okey. Sekarang ni ada faham ya kenapa pentingnya belajar kontra ni dalam kehidupan seharian kita. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.